Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Saya mengucapkan selamat kembali ke Universiti Teknologi Tun Hussein On untuk meneruskan pengajian kita untuk semester 1 2020-2021. Jadi untuk permulaan subjek ni saya akan ajar mengenai highway teknologi, sementara Puan Faizah akan ajar mengenai traffic management. Seperti semua sedia maklum, highway ni ataupun jalan raya ni memang hari-hari kita lalu kat situ. Jadi tujuan utama pembinaan highway adalah untuk mengangkutkan sama ada untuk pergerakan kita dari satu tempat ke satu tempat, ataupun untuk membawa hasil pertanian, pengangkutan dari satu kawasan ke satu kawasan. Bolehlah dikatakan semakin maju satu negara atau kawasan tu, kita tengok dia punya sistem pengangkutan. Kalau bagus maknanya ada kemajuan. Kalau kita tengok kawasan yang kurang maju atau masih di luar kawasan pembangunan, dia jalan raya ni mungkin belum ada pun jalan berturap. Masih jalan tanah merah, yang dekat kampung-kampung lah mungkin. Tapi bila masa berjalan, kita pun semakin membangun, jalan-jalan tu telah dimajukan dari semasa ke semasa untuk memastikan semua rakyat menikmati pembangunan yang ada lah. Jadi dengan ada pengangkutan maknanya suatu kawasan tu boleh lebih maju lah. Tip untuk pembinaan jalan raya ni, apa yang perlu ialah sistem pengairannya. Sebab unsur utama dalam pembinaan jalan raya ni ialah air ataupun air lah. Sebab bila air masuk meresap ke dalam kita punya pavement ataupun kita punya shoulder, bahu jalan tu, dia akan merosakkan. Nanti kita akan masuk. Ada topik mengenai drainage for highway ni. Bahan-bahan mestilah dipilih dengan baik lah. Dia ada spek yang tertentu lah. Itu pun kita akan belajar di bahagian seterusnya. Jadi bahannya mestilah sesuai, kuat, pembahagian batu yang digunakan, bahan-bahan yang digunakan. Lepas tu mesti direka bentuk jugalah campuran tu, supaya dia dapat menahan beban-beban daripada kenderaan yang lalu ke atas tu, dan juga daripada kesan-kesan persekitaran. Struktur untuk jalan raya ni ada beberapa lapisan, nanti kita akan belajar. Jadi itu kita design juga, dia bergantung kepada beberapa faktor lah. Di antaranya ialah beban kenderaan, cara kita padatkan bahan-bahan tersebut lah. Kemudian bila kita dah ada bahan yang bagus, design yang betul, kena construct pun kena betul jugalah. Sebab bahan bagus tapi pembinaannya tidak mengikut spesifikasi. Jadi terhasilnya jalan siap, tapi bila pakai ataupun belum pakai pun dia dah berlaku pemandapan. Salah satu sebabnya mungkin dia tak dapat menanggung beban kenderaan dan juga kegagalan kepada subgrade yang bahagian bawah tersebut. Lepas tu bila dah siap jalan tu, kita tak boleh biar je. Kena ada maintenance, penyelenggaraan dengan baik lah, supaya jalan tu dapat digunakan dalam masa yang dijangkakan boleh digunakan lah. Mungkin kita boleh juga buat kajian lah. Sekiranya kita dah buat jalan tu, tengok adakah kesan-kesan jalan yang kita sebut tu sesuai dengan kawasan ataupun perlu di-upgradekan lagi lah. Sejarah jalan raya ni, kalau kat Malaysia ni dulu sebenarnya jalan raya ni tak banyak sangat lah. Kalau kita tengok dulu masa saya kat kampung pun, jalan mula-mula jalan tanah je jalan tanah, lepas tu dia ningkat jalan tanah merah, lepas tu ningkat kepada jalan berturap. Ini contoh di jalan tanah lah. Ni jalan tanah mungkin zaman sekarang ni, masa zaman awak ni kita tak jumpa dah jalan ni. Ini masa zaman saya. Tapi tak tahulah, mungkin dekat bahagian yang tanah baru dibuka, mungkin jalan-jalan yang awak tengok ni, mungkin masih ada lagi lah. Dulu dia pakai jalan tanah macam ni masa zaman saya. Bila ada hujan lebat, dia pun bergelombang lah. Maka orang kampung letaklah batang pinang lah, batang kelapa, letak kat jalan sini lah, supaya orang masih boleh lalu. Tapi masa tu tak adalah kenderaan besar, kereta kebanyakannya pakai motor. Kereta ada sebiji dua je lah. Ini dekat Malaysia ni
Ini sejarah jalan raya ni. Roman road surface. Ni kalau tengok ni ialah tengok batu yang original, bukan batu yang kita buat-buat. Cuma kita susun lah dekat jalan raya, dekat jalan yang kita buat. Ni lapisan dia ni. Bawah dia rubber stone, coarse concrete local, fine concrete local, and lepas tu ada lime grouted polygon slab. Ni batu-batu ni kalau awak nampak ni lah batu dia. Jadi bila dah ada batu ni digunakan, dia pun nampaklah ada kreativiti dia. Setiap orang kreativiti dia akan naikkan balik kepada yang lebih baik. Yang ini buat lime grout ni, ada celah-celah ni ada lime grout lah. Di antara batu-batu ni Okey. Lepas tu kita ada Alfred Road ni pada tahun 1936. Yang ini dia dah diperbaiki lah, lebih baik daripada Roman kat situ. Dia ada batu kat sini, dia susun batu-batu ni dengan saiz 100. Tapi dia punya gradient untuk aras dia ni dia masih flat. Dia ada broken stone kat sini. Dia ada arah aliran kat sini lah. Ada sistem aliran tapi kat bawah ni masih flat. Kemudian lepas tu dia diperbaiki lagi gunakan macadam road, di mana kat sini saya ada kaji-kaji. Bila saya tadi dah bagi tahu bahawa air adalah masalah utama dalam pembinaan jalan raya atau dalam term jalan raya ni kena banyak ambil kira air. Jadi mungkin perkara tu dah diambil kira, dah dibuat kajian. Jadi keluarlah macadam road. Kat sini ada slope. Dekat subgrade ni, subgrade bukan lapisan paling bawah sekali lah. Kat bawah sekali ni ada subgrade dia, ada gradient dia. Setiap layer ni ada gradient dia. Kita ada 2 layers of broken stone. Lepas tu last layer ialah broken stone, size dia 25mm. Ni ada slope 0.75% lah secara umumnya. Okey, antara lain ialah tar macadam bitumen. Ini ada basic macadam bitumen by surface material was born using tar. Dia gunakan tar lah pengikat dia. Lepas tu sheet asphalt as pavement. Sheet asphalt placed on the concrete base with had a thickness of between 4 inches. Ada asphalt lah. Sheet asphalt ni setiap 4 inci dan 6 inci untuk di mana depan trafik dia banyak. Solid pavement digunakan hot mix asphalt, mana kandungan dia ialah 6% bitumen cement and graded aggregate proportion of a low air weight. Okey, ni ada perbezaan lah. Selalu kita orang tak kampung atau ramailah kita pun dulu kita cakap dia jalan tar kan. Sebenarnya ada dua lah antara tar dengan asphalt. Yang tar tu dibuat daripada arang batu, product of destructive distillation of coal to form coke. Dia lebih brittle lah, maknanya dia rapuh, dah kurang elastik lah dibandingkan dengan aspal. Aspal ni kalau kita tengok dalam sekarang ni dia boleh lebih tahan lama lah, sebab bila dia fleksibel, namanya flexible pavement, dia jadi dia boleh lebih elastik lah. Bila kenderaan tu kadang kalau kita tengok kenderaan lalu tu dia macam turun sikit pun dia naik. Lepas tu not destroyed as easily, and biasanya digunakan untuk sealer lah ataupun untuk bumbu lah. Masa sekarang ni ramai gunakan untuk bumbu yang bocor lah. The first recorded use asphalt by the human was by Sumerians around 300 years ago lah ni kalau yang ada tanya nanti jangan marah pula pakcik kata jalan tar tu. Bukanlah pakcik apa, tak apalah. Pakcik kata tar-tar lah tapi kalau kita sebagai yang dah belajar ni dah tahulah apa beza dia tar dengan aspal Okey, ni ada road cross section element. Ni untuk jalan lah, dia ada cross section dia. Kita dah ada namakan dia, selalu kita buat tu jalan raya kan. Ni ada nama dia lah. Kita ada median. Median ni yang tengah-tengah ni lah. Di antara membagikan dua arah yang berbeza. Contohnya dekat highway kita ada median, kadang-kadang ada rumput-rumput kat situ, ataupun dekat jalan biasa kita ada guardrail kat situ, itu namanya median lah. Dia membahagikan dua ruang ni. Jadi kebaikannya ialah bila ada kemalangan tu kuranglah sikit. Lepas tu tak adalah orang nak suka nak cross ke sana kemari dengan adanya median kat sini Okey, tujuan median ni mungkin akan datang boleh juga digunakan sebagai untuk pelebaran lah kalau dia besar. Okey, kita ada travel lane kat sini. Travel lane ni di mana kenderaan lalu kat situ lah travel lane ni. Saiz travel lane biasanya 2.7 hingga 3.6 meter lah, bergantung kat mana letaknya kita bina jalan raya tu. Kalau kat highway tu mungkin 3.5, tapi kalau jalan kampung mungkin 2.7 macam tu lah travel lane. Kita ada shoulder. Ni shoulder ni kadang-kadang boleh juga sama ada pave atau unpaved lah, ada tar ataupun gunakan rumput sahaja. Dan ni shoulder ni salah satu kegunaannya ialah bila ada kecemasan boleh lalu kat sini, ataupun bila ada
kemalangan ke apa benda, ni boleh digunakan lah untuk kenderaan yang rosak tu kat tepi. Jadi dia selamat lah untuk orang lalu kat travel lane tu. Kita ada clear zone kat sini. Kat ni kawasan kosong je lah. Ini biasanya rumput lah ni. Kalau ni ada tempat sistem saliran dia. Ni ada, kita ada ROW ROW right of way. Biasanya untuk jalan-jalan ni kita ada reserve lah. Sampai kalau state road tu kita ada 60 kaki lebih kurang reserve dia. Dia punya ROW. Kalau jalan federal tu biasanya ada 100 kaki lah. Ni contohnya. Bolehlah kot namakan A ni apa, B ni apa, C apa, D apa. Lah dia elemen-elemen jalan raya. Ini boleh juga tengok dalam modul saya tu yang kita ada tu mengenai penerangan mengenai road cross section element ya. Ini adalah road standard yang ada di Malaysia. Kita ada R6, R5, R4 lah ni. Ini bergantung kepada dia, size travel lane dia berbeza lah. Daripada kalau R7 tu highest geometric design standard. Lepas tu menurun sampai ke bawah sekali sampai U1. Ini untuk U1 apply to local access to low cost housing area. Maknanya dia punya lane tu lebih kurang lah lebar dia, dan mungkin juga dia punya ketebalan kurang lah sebab kita anggap kat situ kenderaan berat tak lalu. Kita ada pengkelasan jalan raya, satu rural road dan urban road lah. Tak ada rural road, expressway, highway, primary road, secondary road, minor road, dan urban road ialah expressway, artery collector and local street. Ni contoh je lah. Ni expressway, ni artery. Ni contoh je kalau saya nak bagi contoh lah dekat sini. Jalan ni highway kita. Ni contohnya ni daripada Muar ke Batu Pahat. Ni jalan ni lah ni yang ni macam federal road lah kiranya. Yang ini state road lah. Jalan menghubungkan di antara jalan federal road dengan federal road kat sini. Dia jadi cross lah, memendekkan perjalanan. Biasanya ni pembangunan jalan ni dia akan buat macam tu lah. Bila dah banyak kenderaan untuk memendekkan perjalanan, dia akan buatlah cross kat sini. Ni kolektor dia. Ni kolektor jalan state road tadi. Ni pun lokal lah. Ni jalan kat kampung-kampung. Ni contohnya dekat sini ni jalan Muar ke Yung Ping tu jalan arterial. Kalau kita tengok dia ada number lah. Ini kalau biru ni kita jalan federal road lah. Ni 3 dan 4 ni menunjukkan nombor dia, nombor jalan dia. Jadi kalau dalam jalan raya tu dia kata road 40 FT 3, maknanya jalan federal road nombor 3 lah. Dia ada maksud Ini contoh tol Lebuh Raya Utara Selatan ni. Lebuh Raya Utara, dia tol highway lah, menghubungkan daripada bandar ke bandar. Dia ada kontrol lah, keluar masuk tu dikawal dekat tol tu kan, kawal. Ada grade separate intersection, each carrier consists of 2 or 3 travelling. Jalan ni kalau biasanya kalau kita tengok kadang-kadang kita pun head up juga bila jalan raya ni. Lebuh Raya kadang-kadang dah buat baru besarkan ni disebabkan oleh pertambahan trafik. Jadi Lebuh Raya tu pun perlu dibesarkan lah. Mungkin asalnya masa mula-mula buat 2 lane, lepas tu jadi 3 lane, 4 lane bergantung kepada kapasiti kenderaan yang lalu lah. Lepas tu dia ada tempat rehat lah, R&R sebab perjalanan jauh, perlu R&R. Nanti kan berlaku kemalangan pula kat situ Okey, ni Federal Road, ni jalan yang saya cakap tadi, antara menghubungkan bandar ke bandar. Yang saya cakap tadi, dia punya reserve sampai 100 kaki tadi Okey, ni semua bentukan adalah daripada kerajaan pusat atau kerajaan persekutuan termasuk maintenance dia. Pembinaan dijaga oleh Jabatan Kerja Raya, tapi dari segi peruntukan keuangan untuk pembinaan dan juga maintenance diberikan oleh kerajaan persekutuan. Ini state road, nampak ni dia ada ni 10 ni menunjukkan jarak lah ni. Ini jalan federal road, dia lebih state road lebih kecil sikit, menghubungkan daripada jalan federal road ke jalan federal road yang satu lagi. Dia punya reserve pun kecil je kalau awak tengok ni. Ni lepas sikit ni dan dia punya reserve. Ini kerajaan negeri lah dari segi pembinaan dan juga maintenance dia kerajaan negeri lah. Ini jalan kampung ni biasanya ada pejabat daerah lah yang menjaga dan mengawasi dekat sini ni, pejabat daerah lah. Dia biasanya satu kenderaan, kadang-kadang 2 kenderaan terpaksa lah yang kalau selisih tu masuk sikit kat tanah ni lah
Tapi bila kenderaan banyak, nanti kerajaan negeri akan upgrade jugalah. Bila kapasiti tu banyak, mungkin jalan daerah ni akan ditukarkan kepada jalan negeri. Tapi itu proses yang lama, banyak prosesnya. Kita ada beberapa fungsi government agency yang terlibat dalam pentadbiran jalan raya ni. Economic Planning Unit, dia fungsi dia ialah planning, financing and control of the road. Public Department, Design, Construct and Maintenance, Road Transportation Department, Road Licensing, State Police, Control and Enforcement, Road Safety Council, ini untuk keselamatan jalan raya, Department of Environment, Preservation of the Environment. Ni perlu jugalah bila kita buat satu jalan ni, kita kena ambil kira juga pasal alam sekitar. Jadi penting jugalah Department of Environment dalam pembinaan jalan raya tu, pembangunan jalan baru lah. Department of Town and Country Planning, dia ni bila kita nak buat jalan, biasanya kita ada rancangan Malaysia ke berapa tu, kita akan buat proposal lah. Biasanya perancang bandar dan satu kawasan tu dia dah ada perancangan. Jadi biasanya dia saling connection kan di antara Jabatan Jalan Raya dan juga pejabat perancang bandar dan lain-lain. Ini authorities providing urban traffic facility. Modul Highway Teknologi membantu pelajar dan menguasai subjek Highway Teknologi boleh diperolehi dalam bentuk e-modul menggunakan laman web yang disertakan di deskripsi.